Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di mana saja anda berada? Saya ucapkan terima kasih kerana menonton Al-Kuliah di TV3 pada hari ini, pada petang ini. Petang yang sangat berkat, petang Jumaat, dan anda di Malaysia ke, di Singapura ke, malah sama-sama kita hayati lebih kurang 1 jam pada petang ini bersama dengan topik-topik semasa yang berkaitan dengan hidup kita, diri kita, dunia kita dan sampai ke akhirat kita, insya-Allah. Kepada bapa-bapa semua, selamat hari bapa pada hari ini. Daddy ke, abuya ke, abi ke, abati ke, selamat hari bapa. Dan bagi mereka yang baru melangsungkan perkahwinan, selamat menjadi pengantin baru. Dan juga bagi mereka yang bertunang, selamat melangsungkan pertunangan. Dan kepada mereka yang baru berkhatan, selamat berkhatan dan sebagainya. Dan insya-Allah kita Isnin depan akan buka sekolah. So selamat kembali ke sekolah, selamat comeback lah to school. Jadi kepada anda semua, alhamdulillah pada petang ini kita akan ceritakan satu topik yang memang sepatutnya dan sewajibnya kita sentiasa ucapkan sehari-harian kita. Apa tanda kita ni seorang manusia yang lemah, yang kerdil, yang dhaif, dan kita mengharapkan kebesaran Allah, keampunan Allah, kemaafan daripada Allah atas setiap perbuatan yang kita lakukan semasa hidup di dunia yang akan dihitung pada hari akhirat nanti. Dan tajuk kita ialah taubat. Bukan taubat ataupun tahu sumbat, tapi taubat. Apa itu taubat? Sama-samalah kita dengar kupasan daripada ahli panel yang telah kita jemput dan kita undang pada petang ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak keserangan dan kita ada penonton dalam studio pada petang ini yang datang dari jauh, tempat yang orang kata apa? Tempat yang helikopter ke kapal terbang landing ni. Siapa mereka? Kelab Kaki Tangan Awam Pangkalan Udara Subang, ataupun nama manjanya Kasar. Nama manja tu tapi kasar. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Inilah orang-orang Kasar yang datang ke sini. Alhamdulillah, mereka sebahagian dari aktiviti kerja mereka, sebenarnya mereka datang sini bukan untuk bercuti ataupun berseronok-seronok. Ini aktiviti kerja mereka. Dan juga kepada anda di rumah, siapakah panel kita? Panel kita ialah yang berbahagia Profesor Madya Dr. Fauzi Draman, pensyarah Jabatan Al-Quran dan Hadis Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum Prof. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tuan guru kita, Sifu. Okey. Dan untuk makluman anda, penonton di rumah ataupun penonton di mana saja, di warung kopi ke, sambil-sambil ada handphone dan sebagainya, boleh melihat TV. Dan kalau anda ada kemusykilan, ada persoalan yang berkaitan dengan hidup anda, hari ini pun saya dapat SMS dah tentang kehidupannya yang bergulungan dengan dosa. Satu ketika dahulu tanyakan saya macam mana nak taubat sebab telah diselubungi dengan misteri dosanya itu. Jadi sama-samalah anda hantarkan soalan anda kepada kami, kepada Dapat. InsyaAllah kami akan bacakan soalan-soalan anda, dan daripada soalan yang banyak itu, 2 yang terbaik akan dipilih. Pustaka Salam Bermurah Hati untuk menyumbang 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i untuk rujukan kita, untuk tatapan kita, untuk bacaan kita. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu dan bertambah baik amalan kita. Dan seterusnya ialah kita juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menaja hadiah untuk penonton, iaitu antaranya adalah produk Di Hatiku yang terkenal dengan kopi gojinya, dengan jusnya dan sebagainya yang anda lihat di kaca TV anda tertera itu. Itulah gambar-gambarnya. Anda boleh rasa dan kontak nombor berkenaan kalau anda berminat untuk mencubanya dan untuk menjadi dealer dan sebagainya. Dan terima kasih juga kepada Galeri Ilmu Sdn Bhd. Galeri Ilmu Sdn Bhd memang tidak asing lagi, memang dengan majalah-majalahnya yang cukup terkenal, iaitu Anis dengan Asuh. Terima kasih sebab Anis Asuh ni memang banyak orang kata apa, maklumat-maklumat yang berkaitan dengan keakhiratan ataupun untuk membentuk manusia yang soleh dan juga solehah. Terima kasih Galeri Ilmu Sdn Bhd, dan juga kepada produk kesihatan Aifa Health Sdn Bhd yang telah sudi untuk menaja hadiah penonton dalam bentuk orang kata apa, pil untuk mereka yang ada penyakit kencing manis. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menaja, mudah-mudahan diberkati Allah kehidupan anda dan perniagaan anda. Okey, tuan-tuan puan-puan, tanpa buang masa, kita teruskan dengan persoalan kita tentang taubat. Taubat ini kita nak tanya Profesor Madya Dr. Fauzi Draman, sifu kita ataupun guru kita pada petang ini. Boleh tak Ustaz cerita tentang apa itu taubat? Sebab kadang-kadang aku taubat. Ramai macam tu, aku taubat.
kata apa, sumpah potong jari kelingking aku taubat. Jadi apa taubat pun kita tak tahu apa benda taubat. Kadang-kadang orang keliru Ustaz, taubat dengan istighfar pun orang keliru juga. Apa beza antara taubat dan istighfar? Dan terlebih dahulu Ustaz, apa itu definisi taubat? Silakan Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Saudara Ustaz Fauzi selaku moderator kita, penonton di studio dan seterusnya seluruh penonton yang mengikuti rancangan kita pada petang ini. Sebelum saya menjawab soalan yang dikemukakan oleh Ustaz Fauzi tadi, rasanya elok kita menyemak satu ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada surah An-Nur, ayat yang ke-31. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala semuanya, wahai mereka yang beriman, mudah-mudahan kamu akan mendapat kemenangan, mendapat kejayaan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa taubat itu adalah suatu yang menjadi perkara wajib. Kebanyakan ulama, bahkan keseluruhan ulama menyatakan hukum taubat itu adalah wajib. Alal istimrar, secara berterusan. Dan tidak boleh ditangguh-tangguhkan. At-takhir ataupun at-taswif. Itu istilah yang digunakan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang kita semaklah. Jadi kalau sesiapa saja yang melakukan kesilapan, dan saya nak ingatkan kita bahawa kita ini adalah manusia. Bila manusia bukannya malaikat. Kalau malaikat sifatnya la ya'sunallaha ma amaruhum. Mereka tidak pernah derhaka kepada Allah. Dan mereka bersih. Bersih daripada dosa. Satu. Yang kedua, kita juga bukan rasul. Di antara sifat keistimewaan para rasul ialah mereka maksum dan tidak terdedah kepada sebarang bentuk dosa. Kita adalah manusia biasa yang memang sepanjang masa boleh terjebak dengan dosa dari berbagai-bagai angle. Daripada dalam, daripada luar, daripada lidah, daripada telinga, daripada macam-macam anggota kita. Ya. Dan Islam adalah satu agama yang cukup mesra dengan semua, termasuk juga dengan mereka yang melakukan kesilapan. Justru itu makanya kita selalu mendengar bahawa kita dituntut untuk melakukan taubat itu. Taubat artinya dalam bahasa biasa ialah kembali ke pangkal jalan, kembali kepada keadaan asal. Al-a'id ilal fitrah, ya, kembali kepada situasi asal manusia yang dijadikan oleh Allah Ta'ala bersih dan suci. Itu kaedah dia. Kalaulah Nabi yang kita tahu dia adalah maksum, masih lagi menganjurkan, bahkan dia sendiri pun menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru. Taubatlah kamu wahai manusia dan beristighfarlah kamu. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'at marrah. Saya ini bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Itu hadis riwayat Muslim. Dalam satu hadis yang sama maksudnya tapi diriwayat oleh Muslim, dikatakan Nabi SAW bertaubat dalam satu hari sebanyak lebih daripada 70 kali. Jadi kalau Nabi yang maksum, yang bersih, tak terjebak dengan sebarang bentuk dosa, masih mengekalkan dirinya termasuk dalam kalangan mereka yang bertaubat, siapalah kita yang sentiasa seperti yang saya sebutkan tadi terdedah dengan sebarang bentuk dosa, dalaman, luaran, secara lahir, secara batin. Jadi memang sangat-sangat dituntut untuk kita kembali kepada keadaan asal sebagaimana kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peri pentingnya taubat itu kita dapat lihatlah dengan sumbernya yang asal, sama ada ayat-ayat Quran. Ayat yang saya bacakan daripada surah An-Nur itu sebenarnya kalau kita semak balik,
selengkapnya ayat itu sebenarnya berkaitan dengan anjuran daripada Allah Ta'ala supaya setiap Muslim, khususnya Muslimah, supaya membentuk diri mereka dan membezakan diri mereka dengan watak daripada wanita jahiliah. Antaranya ialah bersopan dan menutup aurat. Kalau kita lihat balik ayat 31 itu tujuannya. Di hujungnya barulah sebut watubu ilallah, bertaubatlah kamu. Artinya kata Imam Ibn Katsir, sesiapa yang menyediakan diri dan berusaha untuk membentuk dirinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan berakhlak dengan akhlak mulia dan membezakan dirinya dengan wanita jahiliah itu, orang inilah kata Imam Ibn Katsir berdasarkan ayat itu mereka yang mencapai kejayaan. Jadi artinya secara konsepnya kita dalam apapun keadaan, oleh kerana kita terjebak dengan dosa dan kesilapan itu, bahkan ditegaskan sendiri pun oleh Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ini memang terdedah dengan kesilapan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang tersilap itu ialah mereka yang bertaubat. Apalagi sentiasa membasahkan lidahnya dengan istighfar sebagai rangka sebagai gerbang untuk meletakkan dirinya di kalangan mereka yang bertaubat melalui istighfar itu. Dan mungkin nanti Ustaz Fauzi dah bisik dengan saya, dia akan tanya apa beza pula antara taubat dengan istighfar. Kita bocorkan dulu soalan tu. Jadi artinya dalam kehidupan biasa sebagai seorang manusia, hatta para nabi pun walaupun mereka tidak berdosa, Nabi kita SAW tidak pernah berdosa. Apalagi kalau generasi awal. Sedikit kesilapan yang dilakukan, mereka merasakan itu satu kesilapan yang, sebagai contoh dalam sejarahnya, saya coba tengok balik dalam kitab Riyadhus Shalihin di mana Al-Imam An-Nawawi telah mengumpulkan hadis-hadis, lebih daripada 20 hadis khusus mengenai bab taubat saja. Antaranya diceritakan bagaimana seorang sahabat yang pada mulanya enggan memenuhi ataupun gagal melaksanakan perintah Nabi, di mana umat Islam pada masa itu diperintahkan supaya keluar ikut serta dalam di kalangan para pejuang untuk berangkat ke Tabuk. Dan perang Tabuk seperti mana yang mungkin kita dah tahu, satu peperangan yang berlaku pertama dalam musim panas. Panas di Malaysia tak sama dengan panas di sana. Satu. Tabuk dengan Madinah juga jauh, lebih daripada 400 km. Musim ekonomi agak meleset. Tiba-tiba datang perintah. Satu-satunya peperangan yang Nabi kita memberi makluman awal ialah dalam sejarah dakwah Nabi kita SAW ialah peperangan Tabuk ini. Kalau peperangan lain kadang-kadang datang dalam perintah on the spot. Besok nak pergi, hari ini beritahu. Yang ni tak. Sebelum tu awal dia beritahu untuk umat Islam bersedia terlebih awal. Dalam keadaan macam tu ada beberapa sahabat yang gagal hadir. Antaranya ialah Ka'ab ibn Malik. Dia kata dia tak ada alasan apa. Nak kata sibuk, isteri tunggu diu nak bersalin. Tak. Pokok sudah masak dan ranum tunggu dikutip pun tak juga. Tapi dia gagal hadir. Dan setelah diketahui, dia dengan 3 orang lain yang bila Nabi balik semula daripada Tabuk ke Madinah dan Nabi dapat kesan mereka ni gagal hadir, dan dia kata kalau saya pergi excuse dengan Nabi, nescaya Nabi akan memberi kemaafan. Okay, tapi saya tidak ada berbohong katanya. Ini sifat para sahabat. Dan dia rasa kesal setelah di pulau untuk menerima taubatnya, dia terpaksa menunggu 50 hari. Okay. Artinya tidak senang nak taubat dan tidak mudah untuk menerima taubat. Kita akan bincang selepas ini. Okey, terima kasih Ustaz. Itulah ceritanya tentang taubat dan cerita dikaitkan sahabat-sahabat Nabi, bagaimana kisah dosa yang dilakukan oleh manusia. Tuhan itu innahu kana tawwaba. Allah Taala itu Maha penerima taubat kita. Apapun kita berhasil ketika, dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Maulaya salli wa sallim daiman على
Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk Taubat. Dan inilah kehidupan kita yang disebut oleh Ustaz tadi, satu tuntutan, satu kewajipan kepada kita untuk bertaubat setiap masa kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi bertaubat lebih 70 kali, ini kan pula kita. Okey, saya tidak membuang masa puan-puan. Kita ada penonton di studio daripada KASA, iaitu apa tadi ya? Kelab Kaki Tangan Awam Pangkalan Udara Subang, KASA. Kita ada Hazizah binti Mak Yasin. Silakan Puan Hazizah, tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya mengenai apakah pandangan Ustaz mengenai orang yang sudah melakukan taubat nasuha tapi kembali kepada dosa yang lalu. Okey, terima kasih Puan Azizah. Barangkali Ustaz, barangkali boleh tak sebelum Ustaz jawab, tak bezakan dulu sikit apa itu taubat nasuha, apa beza dengan taubat sambelacan, taubat sampaikan bilih dan sebagainya. Silakan Ustaz. Terima kasih Puan Azizah. Istilah taubat nasuha itu disebut oleh Al-Quran dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, sebelum itu dimulakan. Wahai mereka yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Saya sempat juga semak pandangan-pandangan ulama mengenai taubat nasuha itu apa. Sayyidina Umar sendiri pernah menyebut apabila seorang melakukan kejahatan, dia tidak kembali semula kepada kesalahan lama selama-lamanya. Itu artinya maksud daripada taubat nasuha. Jadi dengan sendirinya apabila Puan Aziz dah sebut tadi, bila dah taubat nasuha tiba-tiba balik semula, artinya bukan taubat nasuha lah tu. Mungkin taubat sama belacan yang Ustaz Fauzi sebutlah ya. Taubat nasuha ialah taubat yang sungguh-sungguh semena-mena yang lahir dari lubuk hati, di mana dia azam, dia tekad untuk tidak nak kembali semula kepada kesilapan lampau. Itu jelas. Kata Ibnu Mas'ud, dia kata taubat summa la ya'ud. Kemudian dia tidak kembali lagi kepada kesilapan lampau. Jadi itu cirinya taubat nasuha. Jadi kalau mungkin kalau dia dah kata dia taubat macam tadilah, saya taubat semua sekali, tiba-tiba esok buat balik, itu taubat main-main namanya, bukan taubat nasuha. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Teruskan kepada penonton yang bernama Haji Hafsah. Silakan Haji Hafsah, soalannya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah taubat orang yang melakukan dosa syirik diterima? Okey, ini juga Ustaz satu benda kan, macam mana orang yang buat dosa syirik nak bertaubat kepada Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih Hajah. Syirik adalah dosa besar. Bila Nabi kata ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kamu daripada 7 perkara yang boleh membinasakan kamu. Yang mendahului senarai 7 itu ialah asyirku billah. Bahkan dalam ayat kita banyak, innallaha la yaghfiru man la yusyrik bih. Man la yusyraka bih. Allah Taala tidak akan mengampuni dosa mereka yang syirik. Jadi apakah sudah tidak ada ruang? Caranya ialah kembali dengan bila dia melakukan syirik, orang itu sudah rosak Islamnya, rosak imannya. Jadi bagaimana nak kembali semula? Dia kena mengucap dua kalimah syahadat balik dan menjadi warga Islam yang baru. Itu caranya. Kalau dah keadaan macam tu, maka tak akan diterima selama-lamanya. Kecuali kembali semula ke pangkal jalan, masuk Islam balik dan perelokkan Islamnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan terima. Wallahualam. Okey Ustaz. Cuma saya nak tanya Ustaz lah, katakanlah orang tu dia tak sedar yang dia telah buat dosa syirik Ustaz. Katakanlah dia nampak dosa syirik itu sembah patung berhala yang syirik, sedangkan dia sembelih ayam untuk bomoh tu dia tak nampak syirik Ustaz. Adakah bila dia sembahyang dalam tahiyat katalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dikira dia Islam balik ataupun dia kena niat masuk Islam Ustaz? Silakan Ustaz. Masalahnya itulah yang saya rasa soalan yang baik daripada Ustaz Fauzi. Ramai di kalangan masyarakat kita ni yang kadang-kadang terjebak dengan perkara yang dia sendiri tidak sedar. Saya berbalik daripada hadis satu seminar di luar negeri di Indonesia. Pakej yang bawa kami ke sana tu pergi melawat ke satu menara yang agak tinggi, dibuat daripada besi. Yang katanya ramai orang pergi bayar nazar di situ. Hatta yang agak pelik dan saya pun rasa heran, ada yang balik haji pun pergi ke situ juga. Rupa-rupanya tiang menara itu lebih baik daripada Kaabah.
Ia pun lagi masalah. Jadi sebab itulah makanya suatu perkara perlu dilakukan dalam dalam menjelaskan kepada masyarakat kita itu. Syirik ini ada syirik yang jali, syirik yang terang. Memang sembah berhala macam yang disebut oleh Ustaz Fauzi tadi, itu memang tidak dinafikan. Tapi ada kadang-kadang perkataan, ungkapan yang boleh menyebabkan dia syirik. Perlakuan dia menyebabkan dia syirik. Jadi ini juga akan menjejaskan akidahnya. Samalah dengan soalan yang dikemukakan oleh Puan Azizah tadi. Bila dia sedar, dia kena kembali kepada jalan, dia mengucap balik dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Dan ada lagi satu, syirik yang kecil iaitu ar-riya'. Akhwafu ma akhafu alaikum, kata Nabi. Perkara yang paling aku bimbang, yang terjebak dengan kamu, ialah asyirkul asghar. Ataupun ar-riya'. Riya' yang kita buat sesuatu bukan kerana Allah, tapi kerana orang lain. Semayang bukan kerana Allah, tapi segan dengan pak mertua. Itu syirik juga, tapi kecil. Ya? Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz. Kita teruskan lagi soalan yang seterusnya daripada laki-laki pula. Pihak laki-laki mana wakilnya. Silakan Encik Mustafa soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah seseorang yang sudah meminta maaf tetapi tidak dimaafkan sudah dikira memohon maaf antara manusia? Dan bagaimana pula kita nak memohon maaf pada orang yang sudah meninggal dunia? Mohon penjelasan Ustaz. Ini berat juga ni. Silakan Ustaz. Saya takut yang misal dia tu. Silakan Ustaz. Terima kasih Encik Mustafa. Kita tak sempat nak bincang lagi sebenarnya syarat-syarat taubat. Tapi dia orang dah tanya awal. Ada 2-3 syarat taubat. Yang keempat itu kalau kesilapan yang melibatkan manusia. Ya. Yang dengan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita tak susah hati di situ. Walaupun kena ada cabaran juga. Yang jadi masalahnya bila kesalahan yang kita lakukan dengan orang lain. Bila kesalahan melibatkan orang lain, caranya bagaimana nak taubat ialah dengan minta maaf. Minta maaf tu secara umum lah. Ya. Kalau nak pergi mengaku saya buat benda-benda ni, akhirnya kena dia berlangkung kepala kita pula kan. Demam kita. Ya. Akhirnya hari raya kita pergi, saya minta maaf lah. Kira niat lah apa yang kita buat dengan dia. Itu sudah dikira sebagai memenuhi hasrat untuk minta maaf. Ya. Kalau kita rasa dia boleh membahayakan diri kita, maka mintalah maaf secara umum mudah-mudahan. Ya. Dan kalau dia tidak maaf, itu bukan kerja kita lah. Kerja kita hanya memohon kemaafan. Dia nak maaf itu hak dia lah, dia punya hak dia, tanggungjawab dia. Tinggal lagi bila kita dengan ikhlas, dengan tulus, kita minta kepada dia, kita mengharapkan. Walaupun kadang-kadang kalau kita tengok banyak berlaku dalam masyarakat, bahkan dalam generasi awal dulu pun, saya tertarik dengan apa yang berlaku dengan 2 tokoh besar dalam sejarah Islam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahulah Aisyah ni seorang yang sangat dermawan. Satu masa dia telah diberikan sejumlah wang yang agak banyak oleh anak saudaranya kebetulan jadi khalifah pada masa itu, Abdullah bin Az-Zubair. Perangai Aisyah ni bila dapat duit terus disedekahkan. Orang kita bila dapat duit pergi kedai emas, itu cerita lain ya. Hinggakan perlakuan yang dilakukan oleh Aisyah itu disampaikan kepada Abdullah bin Az-Zubair, anak saudaranya ini. Terkeluarlah kata-kata yang agak kasar dan mungkin mengguriskan hati makciknya ni. Akhirnya dia kata, kalau dia tak suka dengan aku, dia tak payah datang jumpa akulah. Dan Abdullah menyesal di atas apa yang dia cakapkan itu. Akhirnya berusaha untuk mendapat kemaafan daripada makciknya ni. Gagal nak temu, akhirnya dia terpaksa guna khidmat orang lain. Dia menyuruh di belakang. Sehingga dia boleh masuk ke rumah Aisyah. Dan pada masa itu, dia cium kaki makciknya ni dan mohon maaf. Berpeluklah orang dua beranak itu dengan penuh tangisan. Artinya, manusia bila kita mohon daripada hati yang tulus, jadi insya-Allah orang yang terlibat dengan kesalahan itu akan memaafkan kita. Ya, ala kulli hal, apapun keadaan, bila kita telah mohon kesilapan daripada dia, mudah-mudahan kita mengharapkan dia mengampuni kita. Cuma ada orang silap cakap, sedangkan Nabi ampunkan umat. Itu ungkapan yang sangat silap. Sebab Nabi tak boleh mengampunkan umatnya. Yang boleh mengampun ialah Allah Ta'ala.
Itu kena ukang skrip tu, tukar skrip baru pula insya-Allah lepas ni. Fungsi. Okey, kita tukar skrip baru sedangkan Allah ampunkan hamba-Nya. Begitulah yang sebetul. Ustaz kan? Ya. Okey. Ustaz, saya tanya tadi, Ustaz kata tak sempat nak cerita bab syarat-syarat taubat. Ustaz cerita bab yang keempat tentang manusia sama manusia tadi kan. Boleh tak Ustaz cerita yang 3 yang awal tadi? Silakan Ustaz. Yang pertama, 3 tu. Fungsi dan sidang hadirin serta para penonton, kalau kita nak teliti, taubat itu tidak akan sempurna kecuali apabila kita memenuhi syarat-syaratnya. Kebanyakan ulama menyenaraikan 3 syarat. Saya coba beri 2 syarat ekstra, ya, sebagai info tambahan lah, ya. Bukan saja nak memandai-mandai, tidak, ya, tapi masih dalam konteks yang yang ada konteksnya dengan tajuk yang kita bincangkan. Yang pertama, taubat kita itu lahir daripada ketulusan hati, ya. Dia tidak akan jadi macam yang ditanya oleh Puan Azizah tadilah, ya. Taubat lahir daripada hati yang jernih, tulus semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala nombor 1. Sebab bila kita sayangkan Allah, sayangkan semua sekali, inilah merangsang kita untuk mendapat keampunan dengan Allah Taala, takut akan azab sengsaranya. Kalau tidak, kita tak akan rasa apa-apa. Yang kedua, dia hendaklah menyesal di atas kesilapan yang lampau. Kita harus sedar bahawa Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Kita selalu dengar ada seorang zaman lampau yang telah membunuh orang 99 orang. Patutnya hukumannya bunuh balas lah tu, ya. Akhirnya dia rasa kesal dengan tindakan jahat yang dia lakukan sebelum ni, dan dia rasa dia ada azam dia nak bertaubat. Berjumpalah dengan pendeta yang ada pada zaman dia, menyatakan kekesalannya dan dia menyatakan hasrat dia juga nak bertaubat. Rupa-rupanya lebay ini tak faham jiwa. Dia kata, kamu dah teruk sangat, dah jahat, dah tak ada maaf bagi kamu. Akhirnya diparang kawan tu cukup 100 orang. Tapi azam dia, hasrat dia nak bertaubat terus ada. Sehingga dia jumpa dengan satu orang lain, orang ni memahaminya dan dia faham konsepnya itu, Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Akhirnya dia kata, kalau kamu benar-benar nak bertaubat, kamu tak boleh tinggal lagi di dalam persekitaran kamu. Kamu kena berpindah ke satu tempat lain, di mana orang di sana akan berhimpun untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Kamu pergi ikuti mereka dan join mereka. Dengan niat yang nak taubat, dia terus jalan. Sampai separuh jalan, dia jatuh dan mati. Timbul masalah. Siapa yang nak incah ni? Malaikat yang jaga orang jahat ke malaikat yang jaga orang baik? Ringkas cerita, oleh kerana jarak yang nak pergi itu agak dekat, lebih dekat berbanding dengan jarak yang dia dah tinggalkan, Allah Ta'ala mengatakan taubatnya telah diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi kena azam yang kukuh dan bersedih di atas kesalahan yang lampau. Ada orang kita pula, bila dia buat silap, dia rasa happy, dia tak rasa apa-apa. Itu tak betul, ya. Berduka cita di atas apa yang kita lakukan. Dan yang ketiganya, coba meninggalkan, bukan cibut, tinggal terus. Menghakiskan daripada melakukan apa saja dosa-dosa lampau. Saya cukup tertarik dengan apa yang telah dipesan oleh Luqmanul Hakim kepada anak dia. Luqmanul Hakim ni, kalau tuan-tuan baca surah Luqman tu, ada wasiat dia kepada anak dia. Yang itu ada dalam Quran, yang ni tak ada dalam Quran. Antaranya kata dia, wahai anakku, ingatlah kamu 2 perkara dan lupalah kamu akan 2 perkara. Apa yang kena ingat? Yang pertama, dosa lampau kamu. Jadi kita sentiasa mengingati dosa lampau kita itu. Apa tujuannya? Untuk mengajar kita, mengingatkan kita supaya tidak mengulangi kesilapan yang sama. Itu tujuan ingat. Bukan ingat nak buat lagi banyak, tak. Satu. Yang kedua, perkara yang perlu diingati oleh kamu, wahai anakku, kata Luqman, ialah al-maut, kematian. Yang itu tak ada kaitan dengan tajuk kita. Yang penting, kata Luqman, kita sebagai seorang hamba perlu mengingati kesalahan lampau kita untuk mengajar kita supaya tidak mengulangi kesilapan yang lama di masa yang akan datang. Itu yang ketiga. Yang keempat, berazam untuk tidak kembali. Sudah meninggalkannya, dosa-dosa lama. Dan yang keempatnya, tidak berazam sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu syarat yang keempat. Dan yang kelima, taubat dilakukan dalam tempoh yang dibenarkan.
masih valid. Kalau nyawa dah sampai ke halkum, masa tu dia kata saya nak taubat, kita boleh kata no way. Dah tak ada masa dah. Ya? Jadi ada 5 syarat yang perlu dilakukan. Dan kalau melibatkan dengan manusia, saya sebut jawab masa saya menjawab soalan daripada Cik Mustafa tadi, kena settle account dengan orang yang kita buat silap. Okey. Okey, artinya taubat pun ada validity. Masa yang valid, masa yang sah juga macam produk-produk tertentulah. Jadi tuan-puan, apa pun kita berehat seketika dan kita sambung lagi perbincangan kita begitu banyak. Kita akan baca email-email dan SMS daripada anda selepas ini. Jangan ke mana-mana, jumpa insya-Allah. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hari ini giliran saya kali ini boleh baca email ataupun SMS anda yang anda hantar kepada kami. Banyak sini, banyak-banyak Ustaz. Tapi saya akan baca satu-satu lah. Jadi soalan pertama Ustaz ada Wan. Boleh saya tahu adakah dinamakan salat sunat taubat bila kita nak bertaubat kepada Allah SWT atas dosa kita? Silakan Ustaz. Saya ingatlah di antara cara yang dianjurkan dalam rangka nak bertaubat, antaranya itulah ya. Dilakukan solat sunat 2 rakaat dan mohon keampunan sungguh-sungguh daripada Allah Taala, berdoa selepas itu dengan memohon taubat daripada Allah Taala. Saya ingat saya memang ada sejenis solat sunat yang dikatakan sebagai solat sunat taubat. Okey Ustaz. Ni daripada Ajo Bags. Ajo Bags dia tanya, Assalamualaikum Ustaz, apakah tanda-tanda taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bagus juga soalan Ustaz. Silakan Ustaz. Ialah macam haji yang mabrur tu, ya. Orang yang sudah kembali ke pangkal jalan, minat dia, kecenderungan dia untuk kebaikan akan bertambah, ya. Dan dia tidak mengulangi kesilapan-kesilapan lampau dia, ya. Oleh kerana jiwanya sudah mula bersih, dia kembali kepada fitrah yang asal, hubungan dia dengan Allah Taala semakin dekat, maka dia boleh dan dapat menjadi hamba Allah Ta'ala yang benar dan rajin, komit dalam melakukan perintah dan menghindari diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang. Itu biasanya. Okey, Masih Ustaz. Daripada Nur Idayu, Assalamualaikum Ustaz. Di akhirat nanti dosa zina adakah diampunkan walaupun sudah buat taubat nasuha? Silakan Ustaz. Segala dosa. Kita dah sebut tadi, semua Allah Ta'ala akan akan menerima segala dosa yang dilakukan. Tinggal lagi ada kesalahan-kesalahan. Kalau kita tengok balik dalam sejarah, umpamanya Al-Ghamidiyah dalam kes ini. Oleh kerana penanya juga seorang perempuan, kita ambil contoh perempuan. Apabila dia telah didapati mengandung dan dia telah minta supaya dilaksanakan hukum syariat ke atas dia dan dia kemudiannya dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itu kalau ada kemudahan dan dipanggil ada peraturan, ada kaedah yang dilakukan, ada syaksi semua sekali. Dia ada prosedurnya. Itu kalau kita lihat di segi hukum syariatnya lah dalam hukum jenayah Islam. Asal saja dia sudah bertaubat dengan taubat nasuha tanpa mengira apa kesalahannya, insya-Allah Allah Ta'ala akan terima taubatnya. Allah Ta'ala itu maha pengampun. Kalau tadi yang kita tersebut, yang telah membunuh 100 orang, masih diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala, apalah kesalahan. Walaupun mungkin dalam kategori yang sama, kita boleh kiaskan bahawa taubatnya tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Dan kita mengharapkan begitu. Okey Ustaz, satu soalan bagus Ustaz. Ini kadang memang sukalah cari orang yang berterus terang macam ni Ustaz. Daripada John, dia kata seseorang ini ingin bertaubat tapi dihantui dengan tattoo di badannya yang dibuat dahulu. Bagaimanakah cara taubat orang ini? Sebab dia bertaubat Ustaz, bila nampak tattoo alamak jadi sedih balik, macam tidak sahlah taubatnya sebab ada tattoo. Tattoo itu payah nak hilang, memang tak boleh hilang pun Ustaz. Yalah. Jadi apa pandangan Ustaz? Kalau boleh dihilangkan tattoo itu, maka hilangkanlah. Kalau tidak boleh dihilangkan, bahkan kalau dia nak menghilangkan boleh memudaratkan kesihatan dia, fizikal dia, maka
biarkanlah tattoo itu di situ dengan syarat dia sudah menyesal di atas kesilapan lampau dia. Bagi saya itu tidak menjadi masalah. Bahkan dalam tradisi lama dulu pun ada juga orang yang melakukan kesilapan yang sama dan bila dia kembali ke pangkal jalan, tattoo yang ada di badannya itu tidak menghalang dia menjadi seorang yang baik. Bagi saya itulah yang terbaik untuk dia. Okey, Ustaz. Kita teruskan lagi. Terima kasih kepada anda yang hantar email ni. Yang sempat saya baca, tuan-tuan. Tidak masalah. 970 namanya. Pelik sikit. Ini gelarannya, Ustaz. Saya selalu ingat dosa lampau. Salat taubat selalu buat. Tetapi Ustaz, saya masih fikir macam tak terampun dosa itu. Dah buat dah Ustaz, salat taubat. Dah taubat banyak dah Ustaz. Tapi dia masih terfikir macam tak terampun dosa itu. Bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Macam dihantui dah Ustaz, dihantui di Pontianaki dan sebagainya. Silakan Ustaz. Saya dah sebut tadi di antara wasiat Luqman kepada anaknya ialah jangan lupa dosa lampau kamu. Maksudnya jangan lupa di situ sebagai pengajaran kepada dia dan jadi penghalang juga kepada dia supaya tidak mengulangi kesilapan yang sama. Dan bukanlah bila kita tidak dapat melupai dosa lama itu, ini merangsang untuk mengulang balik kesilapan yang sama. Itu tak dibenarkan. Ya. Jadi taubat itu adalah dengan cara yang kita telah sebutkan tadi. Kalau dia sudah ikhlas dengan Allah Ta'ala, dia azam betul-betul dah nak tinggalkan, berhenti terus daripada itu dan tak ada niat dan nak kembali semula, maka saya melihat kita harus berfikir secara positif. Ya. Tidak ada yang lain. La taqnatu min rahmatillah. Dalam satu ayat. Kamu jangan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah Ta'ala itu mengampunkan segala dosa yang kamu lakukan. Jadi kalau itu janji Allah Ta'ala, dia tidak akan dia akan sedia mengampuni dosanya. Jadi apalah yang jadi masalah kepada sahabat kita yang bertanya itu. Jadi kita harus, saya melihat, kena berfikir secara positif dan berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja. Okey Ustaz, satu lagi Ustaz. Okey. Ni penting. Okey, satu Ustaz. 2 minit Ustaz ya. Yep. Dia tanya Ustaz, Kak Mon tanya ni. Kalau kita tidak istighfar dengan mulut, adakah kita dikira tidak bertaubat? Adakah kena sebut Astaghfirullahalazim dan sebagainya? Silakan Ustaz. Ini boleh jadi yang soalan bocor tadi kot. Memanglah di antara wasilah ataupun jalan untuk kita bertaubat ialah melahirkan kekesalan kita dan menyatakan yang kita ni mohon keampunan daripada Allah. Mohon keampunan itulah namanya istighfar. Cuma kadang-kadang kita dah silap sebut. Kadang-kadang sebut astaghfar. Itu pun sekolah tak habis kata saya. Ya. Dan kadang-kadang sebut, dia kata apa? Astaga. Ini orang sebelah sana. Ya. Itu bukan istighfar. Astaga namanya. Yang penting istighfar itu ialah lahir rasa kesal dalam hati dan diluahkan dalam bentuk kata-kata. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu alaihi. Mungkinlah macam kita sebut lepas solat tu. Kadang-kadang istighfar pun tak betul Ustaz Fauzi. Dia ada wording dia. Ustaz Fauzi saya serah dengan dia. Wording yang tak betul tadi tu. Ya. Macam-macam lah. Astaghfarallah lah. Macam tak apa-apa lagi yang boleh sebut. Macam salam juga lah. Ya. Banyak drama kita sebut. Assalamualaikum. Itu kira salam juga. Tapi tak tahulah. Pelat apa Wallahualam. Istighfar harus lahir daripada lubuk hati kita. Penyesalan yang mendalam dan diluahkan dalam bentuk ungkapan. Itu istighfar sebenarnya. Bukan sebut astagfirullah macam tunya. Kadang-kadang wallahualam ini pun kena ubah satu ada anjakan juga rasa saya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, banyak lagi soalan yang kita belum baca dan insya-Allah saya akan baca satu persatu. Harap sabar dan boleh tak kita rehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang masih sabar menunggu sampai ke saat ini dan anda adalah insan pilihan Allah Ta'ala untuk terima hakikat taubat yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita bertaubat dengan taubat nasuha. Dan pada petang ini saya akan bacakan lagi soalan daripada Din pula Ustaz ya. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, saya pernah buat salah kepada kedua ibu bapa saya dan saya telah bertaubat kepada Allah SWT tapi saya tak minta ampun dengan kedua-duanya. Apakah status taubat saya itu Ustaz? Silakan. Kita dah bincang tadi, saya ingat masa kita menjawab soalan Cik Mustafa tadi.
bila melibatkan kesalahan dengan sesama makhluk, dan dalam konteks ini cik dia ni terlibatlah, ya, di mana dia telah melakukan kesilapan kepada kedua ibu bapa dia. Jadi bila kita buat silap dengan kedua ibu bapa kita, kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Kalau minta taubat dengan Allah Ta'ala, dalam kes ni, ialah tak kenalah, alamatnya tak betul. Ya? Jadi oleh kerana kesalahan itu kita lakukan terhadap kedua ibu bapa kita, maka kita sewajarnya bahkan dituntut memohon kemaafan dan minta maaf daripada kedua-dua mereka. Bila kita minta dengan Allah Ta'ala, tak kena tempat dia. Kan? Yang melibatkan kesalahan dengan Allah Ta'ala, bolehlah kita minta dengan Allah Ta'ala. Jadi bagaimana kesilapan dengan sesama makhluk, nak kita mohon dengan dengan Allah Ta'ala juga. Jadi mau tidak mau, cara penyelesaiannya ia adalah kembali jumpa dengan orang tua dia, minta maaf betul-betul, dan saya yakin tidak ada orang tua, seorang ibu dan bapa yang payah ataupun tak akan memaafkan kedua anaknya. Janji kita ikhlas kepada dengan niat kita yang ikhlas, dan kita mengharapkan keampunan itu akan diperolehi, kemaafan daripada orang tua kita itu akan diperolehi. Kalau tidak, dia tidak memenuhi syarat 3 atau 5 syarat yang telah kita bincangkan tadi. Okey Ustaz, kita bacakan lagi namanya Raba'atun Adawiyah. Raba'atun namanya, Adawiyah. Dia tanya, macam mana Ustaz saya nak istiqamah dalam taubat? Sebab kita cakap tadi kan ada taubat sama belacan, sampaikan bilis dan sebagainya. Dia nak istiqamah, bagus soalan dia. Nak istiqamah dalam taubat supaya tidak mengulangi lagi benda yang sama. Silakan Ustaz. Kita dah sebut saya rasa di awal tadi, taubat perlu dilakukan secara berterusan. Caranya dengan memperbanyakkan istighfar itu. Jadi kita dituntut mengulang, menyebut dengan sebanyak-banyaknya. Bahkan sekurang-kurangnya kalau kita ni jenis orang yang tak berapa rajin sangat, sebutlah 3 kali selepas setiap sekali solat, itu pun kira dah istighfar juga. Jadi memperbanyakkan istighfar adalah intro kepada taubat kita itu. Jadi mudah-mudahan bila kita memperbanyakkan secara berpanjangan daripada masa ke masa. Kalau Nabi kita kata tadi, dia taubat dan dia beristighfar dalam satu hari, riwayat Muslim kata 70 kali lebih, dan riwayat Muslim kata 100 kali. Inilah yang boleh dijadikan panduan oleh penanya kita tadi yang mau beristiqamah dengan taubatnya itu. Terima kasih. Okey Ustaz. Satu lagi Ustaz, daripada Siti. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukum melambat-lambatkan taubat? Dia tahu memang dia ada dosa, banyak dosa-dosa, tinggal semayang dan tak tutup aurat dan sebagainya. Tapi saja biarlah umur 60 tahun. Saja melambat-lambatkan taubat. Apa hukumnya Ustaz? Silakan. Kita telah sebut di awal tadi, taubat dituntut dengan segera. Tidak boleh taswif. Taswif ni dalam Ustaz Fazli tahulah, berasal daripada perkataan saufa. Tak apalah lepas ni. Kita harus ingat, kematian itu kadang-kadang datangnya fujatan, tiba-tiba. Kita dengan malaikat maut tak ada appointment. Kan? Jadi maka tidak ada sebarang alasan untuk kita melengah-lengahkan daripada bertaubat. Bahkan adalah satu kesalahan sebenarnya melengah-lengahkan untuk bertaubat itu. Sebab ialah kita tidak tahu kita bila dijemput. Tak apalah dia kata, saya Ustaz Fauzi tak apa, dia tua dah, tak lama nak mati, taubat tak apa. Saya baru 18 tahun. Tak. Ingat 18 tahun tak mati ke? Ya. Jadi artinya dituntut bila-bila masa pun bersegera kembali ke jalan dan tidak wajar dilengah-lengahkan. Wallahualam. Okey Ustaz. Satu lagi soalan. Dia tanya Ustaz, saya bertaubat dan ingin bertaubat seterusnya dan istiqamah, tetapi dengan cara saya mengasingkan diri daripada masyarakat. Sebab terfikir masyarakatlah punca. Yalah kalau keluar pergi ke katalah Kuala Lumpur, nampak aurat orang, dosa. Dan akhirnya dia pun pergi ke tempat ni pula mengumpat. Akhirnya dia kata, baik aku mengasingkan diri. Jadi apakah betul tindakannya Ustaz? Cadangan saya supaya Al-Kuliah buat tajuk khusus mengenai uzlah. Sebab uzlah ni ulama-ulama kita bincang panjang. Ada pro and con. Mau tidak mau, ialah kalau kita duduk sorang-sorang dalam gua mana-mana, tapi bukan dalam gua yang kita kenal lah ya. Kalau dia rasa itu yang terbaik,
memang ada hadisnya di situ, ya, yang kelebihan-kelebihan uzlah. Tapi kalaulah kita duduk, kita mengasingkan diri dan membiarkan masyarakat, siapa kita? Kita adalah bertanggung jawab untuk mengajak orang kepada Islam. Sebab Nabi kata balighu anni walau ayah, kan? Jadi sebab itulah rasa saya tajuk uzlah ini agak panjang dan boleh kita bincang secara lebih komprehensif di waktu-waktu yang lain. Memang ada pro and con di sana, tapi kebanyakan ulama melihat duduk di tengah-tengah masyarakat, bersabar dengan kerenah yang mereka ada, itu lebih baik daripada mengasingkan diri masyarakat dan tidak melakukan apa-apa terhadap yang lain. Itu yang boleh kita lihat di situ. Okey, terima kasih Ustaz. Saya ingat Al-Kuliah pada petang ini memang banyak memberi bimbingan lah. Sebab ada satu soalan email Ustaz. Dia kata saya ingin bertaubat ke jalan Allah tapi tidak tahu bagaimana dan tiada bimbingan serta segan pula. Jadi inilah timenya, inilah peluangnya yang terbaik untuk anda, orang kata apa, duduk melihat Al-Kuliah petang ini. Kita bimbing macam cara nak bertaubat dengan salat sunatnya, dengan istighfarnya. Dan ada pula tanya, dia kena bertaubat lagi ke? Ustaz dah sebut tadi kan, tiap-tiap hari kena bertaubat, tiap-tiap saat kena bertaubat. Ada orang rasakan dia bertaubat sekali itu je seumur hidup. Taubat ni tiap-tiap hari kena buat. Nabi tiap-tiap hari kan 70 kali taubat. Satu soalan Ustaz, soalan cantik Ustaz. Saya perlukan Ustaz juga bimbingan ni daripada Rofizen ke tak tahu apa ni. Dia tanya, adakah taubat perlukan saksi? Kena ada saksi ke macam nikah kan? Silakan. Ini agak eksklusif ni soalan ni. Ustaz Fauzi, ya. Taubat tadi tu ialah pertama kita dah sebut dalam sepanjang perbincangan kita. Orang yang nak bertaubat, dia terbuka bila-bila masa. Ya, dia tidak ada masa khusus untuk bertaubat. Tinggal lagi dianjurkan kita bangkit di waktu malam, lakukan sembahyang sunat termasuk solat taubat itu tadi, dan nyatakan kekesalan kita di situ, menangislah banyak-banyak, beristighfarlah banyak-banyak, dan dengan hati yang tulus itu tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menerima, sebab dia kata dia akan tetap menerima, dia akan tetap mengampuni, ya, sesiapa saja melakukan kesalahan, ya. Itu hak dia lah, ya. Yang penting tak perlu ada saksi lah, ya. Orang nak menikah pun kadang-kadang tak ada saksi, menikah dekat Siam ada saksi, tidak tahu itu, ya. Yang penting tuan-tuan, kesedaran itu, sebab itulah satu hadis Nabi yang pendek, Nabi kata apa? At-taubatu an-nadamah. Taubat itu adalah penyesalan. Bila ada saja penyesalan dalam hati kita, itu adalah tanda permulaan bagi taubat kita itu. Jadi dengan itu kita lengkapkan syarat-syarat kita telah bincangkan tadi, maka pada masa itu kita telah menjadi orang yang bertaubat. Dan yakin dan percayalah, Allah Ta'ala sangat suka kepada mereka yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala itu sangat menyukai mereka yang taubat, yakni mereka yang kembali ke pangkal jalan. Okey Ustaz, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita pada petang ini Ustaz. Apapun barangkali ada sedikit masa untuk buat kesimpulan dan rumusan tentang perbincangan kita Ustaz tentang taubat. Mudah-mudahan kita taubat yang betul-betul taubat dan kita buang sifat ego sombong kita kepada Allah SWT. Silakan Ustaz, 2-3 minit silakan. Ya, terima kasih Ustaz Fauzi dan terima kasih kepada rakan-rakan penonton kita di studio dan di luar. Alhamdulillah kita membincangkan satu tajuk yang rasa saya sangat dekat dengan kita dalam kehidupan seharian, ya. Saya dah sebut di peringkat awal tadi, kita adalah manusia. Dah menjadi tabiat manusia memang terdedah kepada kesilapan dan kesalahan. Dan Islam memberi cara yang cukup praktikal dalam rangka kita untuk mengembalikan diri kita kepada acuan yang asal. Kalau takdirnya kita ni jadi umat Nabi Musa AS, cara bertaubat dalam syariat Nabi Allah Musa AS ialah dengan membunuh diri. Saya ingat dah tak ada dah di studio, tak ada, habis. Pasal kemana pergi? Dia orang dah taubat belaka dah, ya. Itu taubat Nabi Allah, syariat Nabi Allah Musa AS. Cara taubat nak kembali kepada jalan Islam ini sebenarnya yang dianjurkan oleh agama kepada kita curug praktikal dan memang boleh dibuat oleh sesiapa pun, ya. Jadi selagi ruang masih ada dan janganlah menunggu orang kata matahari dah naik belah barat, nyawa dah sampai ke halkum, barulah masa tu aku nak bertaubat. Macam ditunjuk oleh Firaun ke sumpah betul-betul dalam sejarah, maka pada masa itu dah cukup terlewat, very late dan too late.
Terima Jadi kasih, Ustaz. semasa ruang masih ada, rebutlah peluang itu, kembalilah kita ke pangkal jalan. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok yang sentiasa bertaubat. InsyaAllah Ustaz, mudah-mudahan kita semua bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang nasuha. Apapun, terima kasih bagi Ustaz. Terima kasih kepada Kasa. Okey, dan terima kasih kepada anda semua di rumah ataupun di mana saja. Dan insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan kepada anda yang berada di Kuantan dan kawasan-kawasan sesuatu dengannya di MPK2 Kuantan Pahang. Kita akan bertemu dengan Al-Kuliah pada hari Jumaat minggu depan dengan tajuk Bapa Mithali bersama Ustaz Badli Shah Alauddin dan juga Ustaz Rojahan Muhammad Razali sempena Joheboh di Kuantan minggu hadapan. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia tersiksa, tanpa ukhuwah manusia tersiksa, tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia tersiksa.